Bila berjanji tepati janji, tepati janji, tepati janji. Bila berjanji tepati janji, Allah pun suka. Bila bercakap tiada dusta, tiada dusta, tiada dusta. Bila bercakap tiada dusta, Nabi pun suka. Bila berjanji tepati janji, tepati janji, tepati janji. Bila berjanji tepati janji, Allah pun suka. Bila bercakap tiada dusta, tiada dusta, tiada dusta. Bila bercakap tiada dusta, Nabi pun suka. Khianati amanah jangan sesekali, jangan sesekali, jangan sesekali. Khianati amanah jangan sesekali, semua pun suka. Di sini, ini adalah merupakan kotak jawapan. Dan di dalam kotak jawapan ini mengandungi hidupan-hidupan laut yang bertemakan kepada origami yang berbentuk ikan dan juga origami yang berbentuk ketam. Dan keduanya kita ada mata kail yang mana akan digunakan sebagai batang joran ini akan digunakan untuk memancing hidupan-hidupan laut tadi. Seterusnya, saya akan tunjukkan pula bagaimana kaedah permainan pembelajaran ini berfungsi. Yang pertama, murid-murid perlu memegang joran ini, datang ke hadapan dan memegang joran dan mengais salah satu daripada komponen-komponen hidupan laut di hadapan ini. Okey. Seterusnya, selepas murid berjaya menangkap seekor ikan ataupun salah satu jawapan yang terdapat pada meja ini, murid perlu membaca apa yang ditulis pada origami ini dengan kuat. Sebagai contoh, apa yang terdapat pada perkataan ini, pada origami ini adalah hilang rasa kasih dan sayang. Kemudian, murid perlu berfikir untuk mengkategorikan hilang rasa kasih dan sayang ini sama ada terdapat pada kotak kesan ataupun kotak faktor yang mempengaruhi nifak. Kemudian, setelah murid meneliti perkataan yang terdapat pada origami ini dan meletakkan jawapan pada kolom pada petak jawapan kesan. Jadi, hilang rasa kasih dan sayang merupakan kesan kepada apabila seseorang itu bersifat dengan sifat nifak. Jadi, jawapannya betul. Murid akan diberi pujian dan juga sedikit ganjaran. Akan tetapi, sekiranya murid tersebut datang ke hadapan dan meletakkan jawapan ini pada kolom faktor, maka murid telah membuat satu kesalahan. Namun, di sini satu kaedah hukuman yang berbentuk pembelajaran akan diberikan, iaitu murid perlulah menyanyikan salah satu daripada 3 rangkap lagu Jauhi Nifak yang telah saya persembahkan dalam seni muzik.
Jadi, inilah hasil daripada permainan kit pembelajaran Nifak yang telah saya persembahkan sebentar tadi. Kesan daripada kit pembelajaran yang telah saya cipta ini, murid-murid dapat membezakan antara kesan Nifak dengan faktor yang mempengaruhi seseorang kepada Nifak. Itu sahaja daripada saya. Semoga kit ini bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba semua. Bagus, Aisyah. Salah tu Aisyah. Jadi kamu perlu nyanyikan salah satu daripada 3 rangkap lagu Jauhi Nifak. Jom kita nyanyi. 1, 2, 3. Bila berjanji tepati janji, tepati janji, tepati janji. Bila berjanji tepati janji, Allah pun suka. Strategi pengajaran dan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan dalam memilih, merancang dan menguruskan kaedah serta teknik pengajaran bagi menghasilkan satu pencapaian yang optimum. Klasifikasi bagi strategi pengajaran dan pembelajaran adalah seperti berikut. Terdapat 4 strategi pembelajaran iaitu: pertama, berpusatkan guru; kedua, berpusatkan kepada murid; ketiga, berpusatkan kepada bahan dan sumber; dan terakhir adalah strategi yang berpusatkan kepada tugasan dan aktiviti. Pertama adalah strategi pemusatan guru. Dalam strategi ini, guru akan bertindak untuk mengawal keadaan dan berperanan sebagai seorang ketua. Jadi, fokus pengajaran akan dimonopoli oleh guru. Mengikut Brophy pada tahun 1978, pendekatan ini merupakan satu pendekatan yang mudah dirancang dan diurus. Kepimpinan guru adalah bersifat autokratik, iaitu komunikasi dan interaksi antara guru dan murid adalah sehala. Jadi, contoh strategi pemusatan guru adalah seperti syarahan, demonstrasi dan bercerita. Berdasarkan kepada kit pembelajaran yang telah dihasilkan, strategi pengajaran berasaskan guru terdapat dalam strategi pembelajaran ini. Sebagai contoh, guru yang akan bertindak untuk mengawal keadaan dan berperanan sebagai seorang ketua. Hal ini demikian ditunjukkan apabila guru akan menerangkan tentang topik pembelajaran yang akan dipelajari oleh murid-murid terlebih dahulu sebelum memulakan sesuatu topik di dalam kelas. Dengan ini, komunikasi sehala akan berlaku di mana murid akan menjadi pasif dan hanya akan mendengar arahan yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Kemudian ialah strategi berasaskan sumber atau bahan. Strategi berpusatkan bahan bermaksud guru menggunakan banyak bahan untuk menjalankan pengajaran. Strategi berpusatkan bahan meliputi cara yang luas bagi murid yang dibimbing oleh guru hingga yang belajar secara individu dapat belajar. Penekanan juga diberikan kepada penggunaan bahan-bahan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Kepelbagaian media akan meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan pemikiran kritikal dan kemahiran mental. Contohnya,
kami menggunakan bahan berbentuk digital iaitu video lirik lagu Jauhi Nifak. Ia merupakan lagu yang digubah liriknya berdasarkan melodi lagu kanak-kanak Wheels on the Bus. Turut disertakan juga video seni pergerakan yang boleh dilakukan oleh murid apabila menyanyikan lagu tersebut. Kemudian, bahan maujud seperti origami hidupan laut turut digunakan dalam kit visual seni kami. Akhir sekali ialah strategi berasaskan tugasan atau aktiviti. Guru melibatkan murid dalam aktiviti atau tugasan yang diberikan, memberikan peluang kepada murid untuk melatih atau mengaplikasikan perkara yang telah mereka pelajari. Semasa memperkenalkan aktiviti, guru perlulah menegaskan tujuan-tujuan agar murid melibatkan diri dalam aktiviti dan mereka jelas tentang matlamat yang ingin dicapai. Guru juga boleh membimbing murid dengan membekalkan maklumat yang diperlukan atau bantuan tentang cara menyempurnakan kehendak tugasan. Apabila murid melaksanakan aktiviti dan tugasan, guru boleh memantau kemajuan dan menyediakan bantuan jika diperlukan. Kesemua tugasan atau aktiviti perlu disusuli dengan refleksi dan perbincangan. Contohnya, kumpulan kami melaksanakan aktiviti memancing kesan nifak dan faktor yang membawa kepada nifak. Murid perlu datang ke hadapan dan memancing jawapan yang diperbuat daripada origami hidupan laut. Satu bentuk dendaan berilmiah akan dikenakan kepada murid yang tersilap mengkategorikannya, iaitu menyanyikan salah satu daripada 3 rangkap lagu Jauhi Nifak. Aktiviti yang dilaksanakan ini akan memberikan keseronokan belajar kepada murid. Seterusnya, bagi kaedah pengajaran masa kini yang akan menggunakan flipped classroom. Jadi, apa itu flipped classroom? Flipped classroom adalah merupakan satu model pendekatan pengajaran yang akan mengalihkan masa kuliah di dalam kelas kepada kuliah melalui video di luar kelas. Maka, waktu kelas akan digunakan sepenuhnya untuk aktiviti kolaborasi dan pengukuhan kepada pelajar secara individu. Erti kata mudahnya, pelajar akan diberikan video untuk ditonton sebelum masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, ianya hanya akan berlaku sesi pembelajaran dengan aktiviti. Dalam konteks Malaysia pula, boleh kita katakan bahawa flipped classroom merupakan salah satu strategi pembelajaran abad ke-21 yang amat efektif bagi membantu guru-guru dalam membina kemahiran 4K1V murid untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Ia juga akan memberikan lebih masa kepada guru untuk membimbing murid-murid dalam aktiviti inquiry dan penyelesaian masalah. Hal ini akan dapat mengukuhkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT kepada murid serta akan membolehkan guru untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah dengan lebih efektif. Kita beralih pula kepada kelebihan flipped classroom. Yang pertama, flipped classroom memberi peluang kepada murid untuk melakukan perbincangan dan interaksi dalam dan di luar kelas. Yang kedua, memberi maklum balas serta-merta untuk guru-guru dan murid. Yang ketiga, bahan-bahan pembelajaran adalah dalam pelbagai format dan sesuai dengan gaya pembelajaran murid yang berbeza-beza. Yang keempat, lebih banyak masa digunakan untuk berinteraksi dengan murid dan bukannya untuk memberi kuliah. Yang kelima, memberi peluang pembelajaran yang mencukupi untuk murid verbal dan murid visual.
Yang keenam, guru dapat menyesuaikan diri dengan lebih mudah dengan pelbagai gaya pengajaran. Yang ketujuh, murid membuat refleksi tentang pembelajaran mereka dan mengatur senarai soalan mengenai apa yang mengelirukan mereka. Dan yang terakhir, murid dapat meningkatkan kemahiran elektronik yang membantu dalam apa-apa media berasaskan komputer. Berdasarkan kepada teori kecerdasan emosi pula, Daniel Goleman pada tahun 2006 telah menyatakan bahawa kecerdasan emosi sebagai satu kemampuan untuk mengawal dan mengelolakan diri sendiri dan orang lain dari aspek perasaan, emosi dan tingkah laku. Ia juga merupakan satu tindakan dan kepintaran untuk mengubah suai sesuatu tingkah laku yang bersesuaian dengan masa dan keadaan. Terdapat 5 domain penting dalam kecerdasan emosi yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman yang akan dapat membantu dalam mempertingkatkan proses kognitif yang akan dilaksanakan oleh seseorang individu, iaitu pertama, kesedaran kendiri, kedua, regulasi kendiri, ketiga, motivasi, keempat, empati dan yang terakhir adalah kemahiran sosial. Jadi, bagaimanakah kit persembahan ini akan dapat membantu dalam mempraktikkan kecerdasan emosi? Pertama sekali, penghasilan kit persembahan akan mewujudkan satu suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan kepada murid-murid. Kesannya, murid tidak akan mudah bosan dan dapat belajar dengan lebih tekun dan fokus. Jadi, murid juga tidak akan belajar dalam keadaan yang tertekan kerana setiap elemen seni yang terdapat dalam kit persembahan adalah bersifat untuk mendidik dan menghiburkan. Seperti yang kita sedia maklum, masalah tekanan emosi seperti stres, depresi dan lain-lain merupakan salah satu penyakit baru yang datang menyerang masyarakat. Oleh itu, pengurusan emosi dalam kalangan murid haruslah dititikberatkan agar murid dapat belajar dalam keadaan yang lebih menyeronokkan tanpa sebarang tekanan perasaan yang berlaku kepada diri mereka sendiri. Selain itu, penghasilan kit persembahan juga berupaya meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Hal ini kerana ketiga-tiga elemen yang saya hasilkan dalam kit persembahan adalah menarik dan sesuai untuk murid-murid sekolah rendah. Apabila motivasi murid meningkat, maka minat murid untuk belajar juga akan bertambah. Murid akan rajin untuk ke sekolah dan sentiasa bersemangat sewaktu di dalam kelas. Murid yang sentiasa bermotivasi akan sememangnya bijak dalam menguruskan emosinya sendiri. Di samping itu, penghasilan kit persembahan ini juga akan melahirkan murid yang tidak menjadi hamba kepada perasaan negatif seperti takut, risau, malu, bersalah dan kecewa. Ini kerana penyertaan semua murid amat diperlukan semasa penggunaan kit persembahan ini di dalam kelas. Murid perlu datang ke hadapan untuk mencuba menggunakan kit visual nifak dan akan menjadikan mereka berani untuk mencuba dan tidak takut kepada kegagalan. Nyanyian lagu Jauhi Nifak secara beramai-ramai di dalam kelas dapat menepis rasa malu untuk mencuba sewaktu berada di dalam kelas. Oleh itu, jelaslah bahawa kit persembahan saya ini mampu untuk mengurus emosi murid agar stabil terutama dalam situasi pandemik yang sedang kita hadapi sekarang.